إلهي لست للفي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ولا أقوى على نار جحيم. هب لي توبة وغفير. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومنا في الدارين ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahumullah taala. Bismillah, alhamdulillah semua sihat. Baik, insya-Allah sama-sama kita berkaitan dengan masalah bab munakahat kitabnya. Jadi kita sambung lagi yang bulan lalu katanya tempat kita tangguh. Kata pengarang rahimahumullah, adapun perempuan yang haram atas kita Bismillah. Boleh? Dengar ya? Bismillah. Kalau tak dengar pun tak apa. Sini makan wali semua. Tak. Saya datang ni ambil syarat je. Kelas setiap bulanan yang saya ni ambil syarat biar ada depannya. Lepas daripada tuntut. Padahal semua dah memahami. Itu dia. Jadi buat tak tahu atas dasar sebabnya tu lebih kepada tasawuf. Itu dia. Nak tahu macam mana, saya dah bercakap seorang awal sampai ke sudah saya seorang yang bercakap. Anda alim tu. Baik. Katanya adapun perempuan yang haram atas kita menikah dia sebab berambil-ambilan itu 4 bagai jua dengan perkataan yang simple, ringkas. Pertama, mentuha kita. Kita jawab macam tu. Mentuha. Apa kata dia? Iaitu, tu dia tafsir. Iaitu mentuha kita itu ibu isteri kita. Tu dia. Tak berjawi begitu. Mentua dah. Baik. Dan ibu gundik kita. Dan ibu perempuan yang kita wati dengan wati subhat. Dan ibunya datang ke atas. 2, 1 situ. Sampai ke 4 lah ya. Baik. Kita ambil 1 dulu. Patah balik. Kita berbalik kepada awal-awal tadi. Adapun perempuan yang haram atas kita menikah dia. Baik. Jadi asalnya, usulnya
yang berkaitan bahagian perempuan yang haram kita nikah, asal usulnya terbahagi kepada dua. Asal dulu kumpul masalah dulu. Manakah dua? Ialah yang pertama kena kepadanya perempuan itu selama-lamanya haram nikah dengan kita. Bahasa Arab kata haramun mu'abbadun, haram selama-lamanya. Dan yang kedua haram perempuan nikah dengan kita ialah haram sementara. Bahasa Arab katanya haramun muaqqatun, haram sementara waktu. Tak beza di antara dua tu. Jadi kita berbalik kepada yang haram mana tu? Yang haram pada malam ni, yang kata haram kita nikah dengan dia sebab berambil-ambilan. Jadi haram berambilan, ambil di sini ialah termasuk dalam haram yang manakah? Yang kata asal usul haram sementara ke haram selamanya. Kita ambil dulu punca, kita jangan tinggal. Hingga punca, patah balik tak jumpa masalah. Jadi haram seterusnya, orang panggil haram selama. Haram sementara seketika saja, tetapi boleh kahwin lagi. Itu sementara. Yang haram kekal kita tidak boleh kahwin. Baik. Yang katanya haram selamanya ialah 3. Kita patah balik asal dulu usul dia. Yang pertama daripada 3 yang kata haram selamanya ialah haram berkenaan dengan qorobat, nasab. Yang keduanya kata haram selamanya ialah kena kepada Musa susuan apa panggil dia? Roda'ah, panggil bersusuan. Yang ketiga haram selamanya ialah kena kepada haram musaharah, berambil-ambilan. Masalah yang kita bahas malam ni, kita akan bahas. Bermaknanya haram disebabkan kita nikahi perempuan atas dasar sebab berambil-ambilan. Yang kata ada 4 bahagian tadi. Jadi 4 bahagian tadi dinamakan sebab haram berambil-ambilan ataupun persemedaan. Jadi pecah itu daripada masalah yang haram musuh asal. Salah satu daripada 2 ialah haram berkenaan dengan mu'abbadun, selama-lamanya, yang kata bagi 3. Boleh? Berkenaan dengan haram selama-lamanya bagi 3, satunya haram dengan sebab nasab, ada 7. Kita bahas dah bulan lepas, kita buat kesimpulan. Dan juganya berkenaan dengan susuan pun ada 7, kita sudah bahas bulan lepas. Yang belum lagi kita masih tangguh sampai ke hari ini ialah kena kepada haram melalui sebab berambil-ambilan. Boleh? Bermaknanya yang 4 kita akan bahas lagi akan datang ni, itu selama-lamanya haram, tidak boleh nikah. Baik, kita cuba baca kitab, sambung. Boleh faham asal usulnya ni? Bermaknanya yang kita bahas malam ni daripada haram selamanya. Boleh faham? Haram selamanya, bukan sementara waktu. Bermaknanya perempuan macam mana nama dia diletakkan asbabnya berambil-ambilan tadi. Kita ulas, ikut kitab dia. Boleh? Sila-sila. Dia kata 4 bagai jua dengan perkataan. Maknanya dengan perkataan yang kata yang simple, ringkas. Bermaknanya kitab ni pun belum diulas lagi, belum dihurai lagi. Bermakna kita mustahak kepada ulasan daripada kitab-kitab yang lain dan ulama-ulama yang tertulis dalam kitab.
Kata apa tu? Pertama, mentuha kita. Kita Jawi lama gitu dah. Sampai kuning kita pun baca pun bertukar. Baik. Apa dia tu? Iaitu pertama daripada 4 yang katanya haram kita nikah dia dengan sebab berambil-ambilan. Iaitu apa dia? Ibu isteri kita. Tu kita Jawi dia kena domeh macam tu. Kalau tak berjumpa domeh, demam jadi demeh tu. Kena cari demeh berjumpa penyakit apa dia, berjumpalah ubat dia. Pergi hospital demeh, maksudnya demam, nak ambil ubat tapi tak tahu. Doktor kata sakit apa? Tak tahu. Demam ke? Ya demam. Macam mana keadaan demam? Tahu. Semua hidung? Tak tahu. Padahal hidung berair dah. Ada sesemua? Tak tahu. Letih. Boleh? Kita ulah masalah dia. Jadi mentuha kita iaitu ibu isteri kita. Macam mana ibu isteri kita? Semua ni dah kahwin dah. Ibu isteri kita yang manakah dikatakan haram? Cuba timbul soalan. Kalau kita pukul rata, ibu isteri kita ialah tetapnya haram. Ada kata ibu isteri kita yang kita faham katanya boleh nikah. Pelik tak soalan? Kita menikah. Nikah dulu. Kita rambutan nikah dengan pulasan. Ibarat nama kita lah rambutan tu. Isteri kita tu nama pulasan. Kita nama rambutan. Jadi kita nikah dengan dia, pasti dia tu ada ibu. Kita ambil masalah ibu masih ada. Masih tak ada tu, tak boleh bercakap dah nak nikah macam mana, ibu sudah tak ada. Nampak? Jadi ibu yang kita faham katanya perempuan yang kita milik sebagai isteri tadi, dan juga kita milik juga mertua kita tadi itu adalah ibu kita. Jadi ulama kata dalam kitab ni haram kita nikah dengan dia. Yang pertama daripada 4 yang sebab berambil-ambilan. Perempuan yang mana? Buat soalan situ. Kalau kita tak boleh beza, susah juga tu. Biasanya orang yang faham katanya sebut kata mak kita haram nikah. Jelas. Itu di segi secara cepat faham. Tapi kalau ikut di segi ulama dan kata-kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu makna kataannya ringkas, kita mustahak kepada ulama yang ambil faham berkenaan dengan sebab-sebab. Contoh saya nak buat yang haram selama dulu. Yang haram selamanya ialah kena kepada ibu isteri kita yang kita sudah berkahwin tadi tu, kita sudah wati, kita sudah dukhul, kita sudah bersama. Kita nikah dengan ulasan, lepas tu kita ada mertua, lepas tu kita bersama dengan isteri kita, bersetubuh dengan isteri kita. Ibu yang itu katanya lah haram selama-lamanya. Apabila katanya selama-lamanya, maknanya apabila kita sudah bercerai dengan isteri kita. Faham? Apabila kita sudah cerai isteri kita, ibu yang bekas isteri kita tadi haram kita nikah selama-lamanya. Kena tafsir situ. Lepas tu kalaulah kata isteri kita, kita berkahwin 50 tahun, tak pernah bersama dengan dia,
Tiba-tiba masuk tahun 51 kita berpisah dengan isteri kita. Atas dasar apa tu? Duk cinta ke mak tua kita tu. Ayah kita paksa kita berkahwin dengan anak si perempuan tu. Maksudnya ibu dia tu. Tiba-tibanya atas dasar taat dan patuh anak dia tadi berkahwinlah dengan perempuan gadis tadi. Faham? Cuma padahal hati anak dia tadi tu duk suka kepada mak budak tu. Nampak? Berkahwinlah dia berjujurnya. Mak anak dia umur berapa? Umur 12 tahun. 12 tahun. Mak dia umur berapa? Masa akad nikah tu? Umur 60 dah. Dah 60 tapi bab cinta ni dia tak nak bercakap, mabuk ais juk. Minumlah air panas sekalipun rasa sejuk situ. Rasalah air apa tawar sekalipun duk manis situ. Maksudnya apa dia? Ayah apa dianya? Nasihat ayahnya pun tak pakai, tu maksudnya manis. Mak nasihat pun janganlah berkahwin dengan orang macam ni, tak ada agama, kurangkan ilmu, ada nanti masalah kemudian. Itu dia tetap duk manis dah. Si bagilah air tawar dia tetap tak nak. Bagilah pahitan kepada dia untuk sebagai menawar ayah nasihat, mak nasihat, dia tetap duk rasa manisnya mabuk ais juk perempuan. Yang ternampak. Tak nampak dah. Ayah telinga sebelah kanan nasihat, ibu nasihat telinga sebelah kiri, tapi mata dia tu duk bayang perempuan yang umur 60. Nampak tak? Tak pakai. Itu panggil mabuk ais juk. Pakai selipar nak keluar masjid pun, baru sudah solat tu dah nampak muka di selipar. Macam mana ayah nak nasihat? Ayah tu sampai ke tengah tunduk pakai selipar, nampak bayang kereta lalu. Ai, tu pencinta kita kereta tu. Ai, belum tengok kereta nampak bayang kereta pun. Duk rasa dia tu. Makna kata dia sekeliling itu dah dilikungi oleh perempuan yang umur 60 tahun tadi yang ada gigi depan sebatang. Saya nampak anak yang dia tak cinta tadi itu adalah umur 12 tahun. Apa kelebihan dia yang dia suka kepada perempuan yang umur 60 ada gigi satu sebatang tadi tu? Adalah kelebihan dia di segi dia. Sebab dia tengok dengan mata, bukan tengok dengan hati. Apa kelebihannya yang dia ada mabuk sebagai mak dia tu? Ialah gigi sepotong sebatang ada depan. Anak dia yang dia tak tengok dengan mata hati, dia tengok dengan mata zahir pula. Apanya? Gigi 30 batang lebih, tak ada satu batang pun. Nampak? Padahal gigi budak tadi tu umur 12 sudah gugur gigi susu dah habis. Padahal sebaliknya gigi itu boleh tumbuhkan lagi. Tapi dia tak baca dengan hati, dia tengok dengan zahir. Maksudnya mak ayah dia nasihat dia tak boleh terima. Itu hakikatnya boleh jadi baik akan datang. Sebaliknya pengalaman mak ayah untuk membaiki keadaan dia, tetapi dia tidak. Sebab apa dah? Nampak dengan mata kasar. Saya nak tanya boleh? Umur 60 dengan 12 nak mana? Jujur 60. Itu dia. Nampak tak kaedah dia tu? Lepas tu Nabi kita berkahwin umur 40, isteri dia yang pertama. Tu ada hikmah dia dah, ada hikmah. Beza dia antara. Bermaknanya kita patah balik kepada asal. Kalau ada soalan insya-Allah kita boleh Jadi kita patah balik kepada asalnya tadi ialah kena kepada ibu perempuan yang kita berkahwin anak dia tadi, sebagainya ibu dia tadi, mak tua kita. Apabila kita bersubuh dengan anak dia, haram kita nikah dengan ibu dia selama-lamanya. Walaupun kita sudah berpisah,
dengan isteri kita. Boleh faham? Yang kata tidak ada istilah, yang kita boleh berkahwin juga, yang tidak kata ada istilah haram. Boleh faham itu dia. Masalah yang kemudian kita berkahwin dengan anak dia umur 12, selepas tu mak dia umur 60, kita kahwin atas dasar ayahnya paksa nikahnya, sebagai kita hanya patuh. Boleh patuh. Jadi maknanya apabila dia nikah dengan budak tu tadi umur 12, dia tak bersama dengan budak umur 12 tu sampai ke berapanya, umur 13, 14, 15 sebagainya, naik ke atas puluh tahun lah, kata dia tak pernah bersama dengan budak tadi tu yang dia nikah atas dasarnya taat dan patuh kepada ayah dia. Tetap sah sebab dia taat dan patuh, bermakna dia rela. Faham? Jadi selepas tu dia bercerai atas dasar apa dia? Duk mabuk mak tua tu, tok tua tu. Dia cerai perempuan tadi. Cerai perempuan tadi sudah, di segi syarak tidak ada istilah, di segi agama sah nikah dengan ibu budak tadi. Disebabkan apa? Dia belum wati, dia belum bersetubuh, dia belum dukhul, dia belum bersama dengan budak tadi, walaupun dia nikah sudah lama. Boleh faham masalahnya? Boleh? Tu dia. Bila kita pisah, bolehlah. Baik. Ada soalan? Kita nak pergilah. InsyaAllah boleh faham Baik, kemudian katanya lagi, dan ibu gundik, dan ibu gundik. Baik. Kita lebih kepada gundik dulu. Gundik ni kenal gundik? Ada kitab bahasa tu? Ada kan? Apa dia gundik ni? Perempuan simpanan. Betul ke tak ni? Betul kan? Ada simpan ke? Nampak jawab lurus ni? Aku takut ada simpan. Balik selidik muslimat. Balik selidik. Jangan percaya sangat tu. Bang, mana bang? Yang bang pergi masjid. Jangan percaya sangat tu. Tengok mata dia. Kalau dia bercakap dengan kita tak tengok mata kita, ayolah tu. Jangan tengok gigi, tengok di mata. Mata berlari belalak naik ke atas, ayolah tu. Adalah tu demam buat sejuk. Pelik ni, lalu masjid. Contoh dia. Abang apa nak? Orang bujang ada tepi masjid, ibarat kata macam tu. Bahaya tu, bahaya. Cari tempat buat masjid dalam hutan sikit jangan buat tempat-tempat ramai apa dianya, janda-janda, bahaya. Baik. Gundik ni betul dah tu, ialah kena kepada perempuan yang kita simpan. Kita ambil kalimah tu dulu. Kita perlu lebih kepada satu kalimah dulu. Beza apa dengan perempuan hamba? Beza tak di antara dua tu? Hamba dengan gundi. Hamba tak pakai. Hamba tak pakai. Tak apa, baik. Kita katakan perkataan hamba tidak dipakai, bermakna tidak diguna. Betul. Tidak guna ni di istilah maksud dia di sini ialah kena kepadanya bersama. Wati. Bersetubuh. Tetapi istilah kita tak panggil wati, kita tak panggil bersetubuh, kita tak panggil bersama, kita panggil zina. Gundik ni tak ada masalah wati, bukan dinamakan wati, bukan dinamakan bersetubuh, bukan dinamakan dukul, bukan dinamakan jima', tak, dinamakan zina.
Kenapa hukum ulama Nabi kata hukum zina? Disebabkan di antara hamba, kita buat ringkas dengan gondek itu, gondek ni ibarat kata perempuan simpanan. Perempuan yang kita simpan untuk kita tu meniduri tanpa ikut syarak. Dan kita itu hanya untuk meniduri sahaja tu gondek. Dan bagi segala perhiasan permata, pakaian cantik, wangi yang bersedap baunya, semacam-macam berkenaan untuk hias bagi dia. Untuk kita itu meniduri. Tu gondek. Boleh faham masalah dia? Tak ada buat kerja. Tidak menyapu, tidak basuh baju, simpan saja. Orang mandi ke dia sebagainya. Nampak beza di antara tu? Makna katanya perempuan tadi tu apa yang katakan haram nikah tu? Perempuan gondek ni haram nikah ke halal nikah? Ada pernah dengar kitab kata hamba tu haram nikah? Tapi tidak. Simpanan saja. Baik, tak apa. Nah, kita ambil perempuan simpanan. Pak ulama kata haram nikah tu. Kalau kita baca kitab jumpa haram menikahi dengan gondek. Perempuan simpanan. Maksudnya kita kena pecah daripada subhat. Kalaulah kita tak ada jawapan, masalah di situ subhat. Apabila perkara itu subhat, boleh jadi kita tu jadi haram kalau kita nikah dengan dia. Ataupun kita nikah, boleh jadi halal dengan dia. Sebab apa boleh jadi halal? Dan sebab apa boleh jadi haram? Itu subhat. Maksudnya, gondek yang kata haram, tetapnya haram, tidak halal. Gondek yang katanya halal, bukan dikata gondek dah, isteri. Tapi kenapa istilah ulama letakkan dalam kitab namanya gondek itu haram kita nikah? Itu kita tak boleh pakai hadis direct. Kalau kita pakai hadis direct, sesat kita tafsir. Maksud dia macam mana? Begini ya. Ulama, maksudnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia buat ulas masalah gondek. Ini Nabi kita ulas dengan sendiri. Rupa dia. Yang kata haram perempuan kita menikah, perempuan yang haram kita nikah sebagai gondek tadi, atas dasarnya perempuan yang kita ambil sebagai letak nama gondek sebagai perempuan untuk meniduri tadi adalah milik suami orang lain. Ada gondek gadis, ada gondek milik orang. Baik, kita berbalik kepada masalahnya zaman Fir'aun. Biasanya gondek-gondek ada ni dalam apa dianya? Dalam istana-istana. Jadi pada masa tu kita berbalik kepada zaman Fir'aun. Sifat dia itu menaklukkan orang. Apa yang dia nak nakluk, siapa yang dia nak nakluk boleh. Jadi Fir'aun itu, dia pada zaman tu ramai perempuan yang berkenaan dengan istilah gondek, yang kata haram di segi agama dia nikah. Kenapa? Sebab perempuan itu adalah milik orang lain. Maksudnya masih dari hidup perempuan tadi itu dalam hukum syarak milik suami yang lain lagi. Kenapa perempuan tadi jadi gondek? Sebab dia yang menakluk, dia kuasa. Suami tak boleh nak kata apa. Jika suami menghalangkan daripada isteri dia itu sebagai gondek Fir'aun, dipenjara sebagainya, dibunuh sebagainya. Itu dikatakan haramnya nikah dengan gondek tu.
Sebab gondek itu masih di dalam isteri orang lagi. Azan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita berbalik kepada masalah tadi. Jadi yang kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, gondek haram di segi kita, nikah ini tadi ialah termasuk dalam perempuan simpanan, namanya ada masih dalam hak orang lagi, ada hak suami lagi. Maksudnya tak akan putus kahwinan si suami yang aslinya, walaupun dia paksa sekalipun tetap berkekal nikah dia. Dia faham? Itu haram atas rasanya. Walaupun Firaun tu paksanya ni cerai, dia kata ya sekalipun, dia tidak sekalipun, dia isyarat sekalipun, tetapnya hukum tidak putus nikah. Sebabnya tidak putus nikah di segi syarat jika dipaksanya tolak. Dia faham masalah dia? Baik. Melainkan suami dia tu rela tinggalkan, bermakna hukum di situ berputusnya, cerai. Jadi perempuan tadi simpanan gondek namanya sah kita nikah. Nampak? Itu dinamakan gondek yang sah nikah jika tidak ada milik. Yang ada milik, haramnya kita tu nikah. Sebab itulah pada zaman Firaun dulu ramainya gondek dia. Nampak? Semua dia boleh menakluk, melainkan Asia sahaja. Sebab Asia itu salah satunya orang yang beriman dengan Allah. Allah Ta'ala jaga. Setiap kali dia bersama, tidak ada rasa, tidak ada nikmat sebagainya. Sebab apa dia? Allah Ta'ala jaga dia. Bahkan dia tu bersama Fir'aun bersama, tetapi melalui rasa nikmat dengan iblis sahaja. Asia tidak rasa. Allah Ta'ala jaga. Mati dalam keadaan tidak ada keturunan. Itu tanda Allah Ta'ala jaga dia. Boleh? Baik. Sebab apa dia? Fir'aun itu beraja di hati. Dia rasa semua tu boleh menakluk. Pada hakikatnya tidak. Dia tahu Allah Ta'ala itu adalah Tuhan, raja segala rajanya. Tapi dia tak mengakui di segi zahir, hakikat dia tahu. Boleh? Baik. Bermakna gondek tadi masalahnya. Boleh faham ni? Gondek yang dia ambil, kalaulah ada hak orang, haram nikah. Boleh? Apabila gondek tadi tidak ada hak, tidak ada milik, halal nikah. Nampak? Ada gondek yang halal, ada gondek yang haram. Boleh beza di antara dua tu. Hamba pula, kaedah hamba lebih kurang. Nak faham? Kaedah hamba tu lebih kurang dia macam tu. Baik, biar dulu bab hamba, kita lebih kepada mananya, sambung. Kata apa tadi? Dan ibu gondek kita. Faham masalah dia tadi? Jadi sebutnya yang pertama tadi ialah kena kepada apa dia? Ibu isteri kita yang kita sudah dukhul, haram kita nikah. Dan ibu gondek kita itu duduk dalam yang satu lagi, dalam yang satu lagi. Dua perkara ni dalam satu tu lagi. Tak bilang yang kedua lagi daripada empat tadi. Ibu gondek kita. Kenapa ibarat ulama kata haramnya nikah ibu gondek kita? Walhanya kita tidak angkat nikah pun dengan gondek tadi. Dia adalah perempuan simpanan. Tidak angkat nikah. Kenapanya kita
di segi syarak bagi kita haram kita nikah dengan ibu dia seperti ibu tua kita. Sebab apa dia? Sebab kita sudah bersetubuh dengan anak dia. Kalau kita ambil perempuan mari, kita buat gondek tetapi kita tak pernah meniduri dia, halal kita nikah ibunya. Ibu gondek tadi tu kita simpan saja. Boleh faham? Tu dia. Anak dia umur 12, ibu gondek tu umur 8 tahun. Terbalik pula dah. Tidak ada istilah macam tu. Maknanya istilah katanya ibu dia umur atas sikit. Faham? Anak dia umur 12 masih hingu, ibu dia umur 15 contoh katanya. Ataupun apa dia, ibu dia umur 25 sebagainya. Jadi kita tak naklah anak tu, kita nak kepada ibu. Jadi kaedah dia lebih kurang. Nampak? Itulah istilah yang saya dah ulas tadi berkenaan gondek tadi. Adalah gondek yang haram nikah, ada gondek yang halal nikah. Gondek yang haram nikah tadi masih ada hak orang lagi. Gondek yang halal nikah tidak ada hak orang. Dinamakan simpanan sepenuhnya suci. Hukum dia adalah halal kita nikahinya. Boleh faham? Apa dia tu? Bermaknanya apabila gondek tu tadi dilahirkan anak, kita tanpa nikah, anak perempuan gondek tadi boleh pula kita nikah dengan dia. Faham? Boleh pula kita nikah dengan dia. Soalah dia macam tu. Sebab tidak ada. Ataupun sebelum perempuan gondek tadi itu, yang kita ambil simpanan tadi, dia sudah ada anak dengan suami yang lain. Faham? Maknanya dia kahwin dah perempuan. Perempuan tu sudah kahwin dengan seorang lelaki sebelum kita nak ambil buat gondek. Tiba-tiba suami gondek tadi berpisah. Kita ambil simpanan buat gondek. Faham? Kitanya tidak nikah dengan dia, kita bersama dengan dia. Apa? Jawab katanya tetap boleh. Bolehlah. Rasa dulu buat kesimpulan situ. Kita buat kesimpulan berbalik kepada usul asal. Ni haram kita nikah dengan perempuan adalah dua. Yang pertama haram selama-lamanya. Yang kedua haram sementara waktu. Haram selama-lamanya terbagi kepada 3. Maknanya haram dengan nasab, haram dengan susuan, haram dengan berambil-ambilan. Jadi yang malam ni kita bahas baru yang pertama daripada 4. Boleh daripada nasab 7, daripada susuan 7, tapi dia berkaitlah 7 ke atas, 7 ke bawah. Macam tu. Rasa cukup dulu ada soalan tu. Alhamdulillah. Layak wali. Layak wali, masya-Allah, masya-Allah. Bagus, baik. Itulah katanya kalau macam tu bulan depan saya tak payah datang dah. Baik, makna kata baik semua daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kekurangan daripada saya diri sendiri, silap dan salah itu saya mohon maaf. Itu kesilapan daripada saya. Kita sambungkan lagi berkenaan dengan apa? Ialah masih yang pertama lagi berkenaan dan ibu perempuan yang kita wati dengan wati subhat. Kita akan bahas lagi. Itu masih dalam yang pertama dalam bilangan yang keempat daripadanya 3 daripada 1. Dia domain dia akan balik macam tu kita jawi dia akan rujukkan balik macam tu. Boleh ada soalan? Baik. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. على نار الجحيم فهب لي توبة وغفير ذنوبي فإنك